Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita, kita berdoa. 弟兄姐妹，我们来预备我们的心，我们来做祷告。 Sungguh Tuhan, kami ingin sekali hidup memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami. 主啊，我们很渴慕我们在一生当中可以荣耀主的名。 Hidup kami yang sementara ini, kami ingin menghidupinya dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. 我们这个很短暂的生命，在你的面前，我们真正可以把它活得很精彩。 Karena anugerah Tuhan yang Engkau berikan kepada kami ini sangat besar sekali. 因为你赐给我们的恩典，这个是何等的大！ Hidup yang Tuhan berikan kepada kami sungguhlah hidup yang berharga. 你赐给我们的生命是一种很宝贵的生命。 Kami tidak mau menjadi orang-orang Kristen yang hanya pasif dan hanya menikmati hidup saja. 我们不要成为一个只不过只领受的基督徒。 Tolong kami Tuhan dan doronglah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengabarkan siapa Kristus di dalam hidup kami. 求你帮助我们，并鼓励我们，好让我们可以传讲主耶稣是上帝，是救主。 Tapi kami tidak mungkin bisa menjadi saksi-saksi Tuhan kalau kami tidak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. 但是我们真的没有办法成为你的见证人，如果我们没有真正活在主的真理里面。 Tolong kami ketika kami membaca firman-Mu supaya kami ditolong oleh Roh-Mu yang kudus untuk memahaminya dengan baik. 主帮助我们，当我们读你的话语的时候，圣灵帮助我们，好让我们可以真正的明白。 Hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, biarlah juga Tuhan tolong supaya bisa menjelaskannya juga dengan benar. 你的仆人是何等的有限，求你帮助，好让可以把你的话语传讲得清楚， Supaya sekali lagi ya Tuhan, firman-Mu boleh memperbaharui hidup kami. 好让你的话语可以再次更新我们的生命。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. 弟兄姐妹平安。 Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 12. 我们要一起思想上帝的话语，起自于约翰一书第5章第6节到第12节。 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 12 ini pertama-tama saya akan baca dulu dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 约翰一书第5章6到12节，首先用印尼语读，然后用华语。 Tapi kalau Bapak Ibu memperhatikan di ayat 7 dan ayat 8, di dalam ayat dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat yang di dalam kurung, saudara. 如果弟兄姐妹注意，在印尼文的圣经，在第7到第8节有括号。 Para ahli percaya bahwa kata-kata kalimat yang di dalam kurung itu sebenarnya tidak ada di dalam teks-teks yang asli. 这些解经家知道，在括号里面的句子，在它原文是没有的。 Ini bukan berarti kalimat ini salah, tapi kalimat ini sebenarnya hanyalah sebuah catatan pinggir, saudara. 这不是代表这个句子是错的，但是只不过是一个笔记。 Tadi saya melihat di dalam Alkitab bahasa Mandarin itu bahkan tidak diterjemahkan. 刚才我看在中文的圣经，在括号的这个都没有被翻译。 Jadi nanti di bagian itu saya juga tidak akan membaca kalimat yang ada di dalam kurung. 所以等下在括号的那个句子，我就不去读它。 Demikian firman Tuhan, ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah, dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 第6节，这借着水和血而来的，就是耶稣基督，不是单用水，乃是用水又用血。
并且有圣灵做见证，因为圣灵就是真理。做见证的原来有三，就是圣灵、水与血，这三样都归于一。我们既领受了人的见证，神的见证更该领受，因神的见证是为他儿子做的，信神儿子的就有这见证在他心里，不信神的，就是将神当作说谎的，因不信神为他儿子做的见证。这见证就是神赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。 Saudara-saudara, Yohanes sedang menjawab suatu ajaran sesat yang pada saat itu beredar di tengah-tengah orang-orang percaya. 弟兄姐妹，约翰正在解答在信徒当中所传扬的异端。 Ajaran ini mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukanlah manusia yang sesungguhnya, bukan manusia yang sejati maksudnya. 这一端教导就是主耶稣不是完全的人。 Kalau di masa sekarang ini kita tahu banyak orang tidak bisa terima kalau Kristus itu disebut Tuhan. 如果在现代很多人不能接受，如果说耶稣就是上帝， Saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan iman yang berbeda, sulit sekali mengakui atau melihat bahwa kita menyebut Kristus itu adalah Tuhan kita. 其他宗教很难接受。如果我们基督徒说耶稣就是上帝， Lebih mudah buat orang di zaman ini mengatakan bahwa Yesus itu manusia biasa. 现在的人比较能接受耶稣就是普通的人， Yesus itu orang yang hebat. 耶稣就是很伟大的人。 Yesus itu telah menginspirasi banyak orang di zamannya. 耶稣在他的时候已经吸引了很多人。 Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah salah satu tokoh berpengaruh di dunia. 有的人说耶稣是一位在世界很有影响力的一个人物。 Tapi pada waktu Yohanes menulis surat ini, justru ada orang-orang yang mengajarkan bahwa tidak mungkin Yesus itu adalah manusia sejati. 但是当约翰写这封书信的时候，很多人说不可能，耶稣是完全的人。 Nampaknya sulit diterima oleh mereka bahwa Allah yang berinkarnasi di dalam Yesus adalah Yesus Kristus yang juga sepenuhnya adalah manusia. 看起来人家很难接受，道成肉身就是在耶稣的身上，耶稣就是神也是人。 Sulit buat mereka untuk menerima bahwa Kristus itu adalah anak Allah yang menanggung penderitaan untuk menebus dosa kita. 他们很难接受耶稣就是上帝的儿子来担当人的罪孽。 Jadi guru-guru ini mengajarkan saudara-saudara bahwa Yesus itu waktu dia dibaptis, Roh Allah turun atas dia dan kemudian barulah dia menjadi anak Allah. 这些老师教导就是当主耶稣施洗的时候，上帝的灵降在他身上，那个时候他才成为上帝。 Jadi karena Roh Allah itu hinggap di dalam dirinya, maka dia kemudian bisa melakukan banyak mukjizat dan bisa melakukan berbagai hal-hal yang luar biasa. 就是因为上帝的灵在耶稣的身上，使他可以做很大的神迹。 Tapi sebelum Yesus mati, dikatakan oleh ajaran ini saudara, bahwa rohnya itu, roh Allah yang tadi hinggap itu naik meninggalkan dia. 这个教导说，当主耶稣要死的时候，这个灵事先离开他的身体。 Jadi yang mati di kayu salib itu, menurut ajaran ini, bukanlah Yesus Kristus anak Allah. 所以这个教导说，死在十字架的不是耶稣上帝的儿子。 Yang mati di kayu salib itu adalah Yesus manusia biasa. 他们教导死在十字架的就是耶稣普通的人， Manusia berdosa. 一个罪人。 Jadi sebenarnya yang mau diajarkan adalah tidak mungkin Yesus atau anak Allah itu mati menebus dosa kita. 所以他们所教导的，不可能耶稣是上帝的儿子，死来拯救我们。 Ajaran ini atau disebut dengan ajaran gnostik ini mau mengajarkan bahwa bukan anak Allah yang menderita. 所以这个教导就是诺斯底教导我们， Bukan anak Allah yang menanggung dosa. 就是不是上帝的儿子来承担罪恶。
Jadi tidak ada penebusan dosa manusia. 所以这个教导说，没有人家的 Tidak ada 救赎， tidak ada keselamatan yang terjadi karena Yesus mati di kayu salib. 所以没有救恩在主耶稣完全他工作在十字架上。 Tentu orang yang mendengar ini menjadi bingung. 所以很多人听了这个教导就很疑惑， Mereka mengalami goncangan di dalam iman mereka. 所以他们的信心都摇动了。 Dan itu berlangsung bertahun-tahun, saudara. 那这些发生在好几年， Ini adalah masa-masa yang sangat sulit sekali. 那时候就是很难的时间， Karena orang terus berdebat, nggak ada habis-habisnya. 因为人一直辩论。 Kalau kita mendengar orang berdebat, saudara, dengan argumentasi yang kuat, kita sendiri suka capek melihatnya, bukan? 如果我们看人家在辩论，他们有很多理由，我们听了我们都觉得很累。 Bayangkan di tengah jemaat Tuhan di abad pertama ini, pertentangan dan perdebatan tentang siapa itu Kristus itu sangat tajam sekali. 可能当时在上帝的教会，就是第一世纪，他们争论争论得非常厉害。 Orang bisa memberikan nama, memberikan label sesuka hati dia tentang Kristus. 他们对耶稣可以起了很多名， Yang paling bingung pasti jemaatnya. 最感到疑惑的肯定是那个信徒。 Dan memang kemudian jemaat jadi bertanya-tanya, saudara. 那就在信徒当中就发生很多发问。 Kalau begitu apa jaminannya bahwa aku ini sudah diselamatkan gitu? 他们就问，有什么证据我是一个得救的人？ Dari mana aku tahu bahwa aku ini orang Kristen? 我从哪里知道我是一个真正的基督徒？ Dari mana aku bisa yakin bahwa aku sudah memperoleh hidup yang kekal? 我怎么样知道我真的领受了永生？ Saudara, disinilah kemudian Yohanes meyakinkan orang-orang percaya di abad itu bahwa mereka harus melandasi iman percaya mereka. 所以约翰就坚定他们的信心，他们的信心是要有基础。 Kalau di ayat 5 kita baca di pasal yang sama, di ayat 5 dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Kita adalah pemenang. 就是我们刚才看到在第5节，胜过世界的就是信耶稣的人。 Bagaimana kita mengalahkan dunia? 我们怎么样打败世界？ Yaitu dengan iman kepada Kristus. 就是通过我们对主耶稣的信心。 Nah, sekarang pertanyaannya adalah atas dasar apa kita meletakkan iman kepada Kristus? 现在我们要问的，我们凭什么把我们的信心放在耶稣的身上？ Di manakah kita meletakkan keyakinan atau iman percaya kita kepada Kristus? 在哪里我们可以把我们的信心可以放在主耶稣的身上？ Maka kemudian kita melihat apa yang kita baca tadi, Yohanes menegaskan inilah dia. 所以刚才我们所读的，约翰就强调，这就是， Inilah dia itu merujuk kepada Yesus. 这就是他，就是指耶稣基督。 Ini adalah dia yang datang dengan air dan dengan darah. 这就是他，他就是耶稣基督，他是以水、以血来的。 Saudara, ada beberapa interpretasi tentang air dan darah. 对血和水有几个解释？ Ada yang mengaitkan ini air dan darah ini dengan kelahiran dan kematian Kristus. 有的说这个血和水就是和主耶稣降生的时候有关系。 Bahwa Yesus lahir dari rahim seorang perempuan dan waktu dia lahir dia terbungkus oleh air dan itu dia lahir dengan air gitu. 就是主耶稣通过一个妇女来生出来，当生的时候有血有水流出来。 Ada juga interpretasi lain yang mengaitkan air dan darah ini dengan kematian Kristus di kayu salib. 有的解释这个水和血就是关于主耶稣死的时候。 Kita tahu ada satu momen di mana Kristus lambungnya ditusuk oleh tentara Romawi dan ada air dan darah yang keluar. 我们知道，当主耶稣被挂在十字架的时候，有士兵用枪刺他的肋旁。 Air dan darah yang keluar dari tubuhnya itulah yang melambangkan kematiannya. 所以有人说，当他被枪刺他肋旁的时候，有血和水流出来，这就是他们刚才说的。 Tapi ada satu interpretasi yang dianggap lebih pas, saudara. 但是有另外一个解释觉得比较合适， Lebih pas karena sesuai dengan konteks yang dihadapi Yohanes yang tadi saya baru jelaskan. 比较合适，因为和我们看的上下文就很合适。 Interpretasi ini ditulis oleh seorang bapak gereja, salah satu bapak gereja bernama Tertullian atau Tertullianus di abad kedua. 这个解释就是由特斯郎写的。
Nah, dia mengkaitkan air dan darah ini pada peristiwa Yesus pada awal pelayanannya dan pada kematiannya di salib. 他就说这个水和这个血就是关于主耶稣生的时候和他死的时候。 Kalau tadi ajaran Gnostik mengatakan bahwa waktu pembaptisan itu Roh Tuhan hinggap pada Tuhan Yesus. 刚才罗斯蒂教导说，当主耶稣被施洗的时候，上帝的灵在他的身上， Sehingga dia disebut anak Allah, bukan? 所以从那时候他就说他是上帝的儿子。 Nah, tapi sesungguhnya tidak demikian. 但是真正的不是如此， Karena sebelum baptisan, dia memang anak Allah. 因为主耶稣没有施洗的时候，他本来就是上帝； Dia lahir sebagai anak Allah. 主耶稣生的时候就是上帝。 Justru melalui baptisan itu, Allah sedang menyatakan siapa dirinya, siapa Kristus itu. 正是通过施洗，上帝要告诉我们耶稣是谁。 Secara ajaib, Allah Bapa memberikan kesaksian tentang putranya. 上帝就很奇妙的关于他的儿子做了见证。 Roh turun ke atasnya seperti burung merpati dan ada suara yang mengatakan, saudara. 就是灵像鸽子临在他的身上，就有声音这样说。 Ada suara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 这个声音这样说：这个我所爱的儿子，我喜悦他。 Berarti saudara, Allah sendiri di dalam roh yang memberikan kesaksian siapa itu Kristus. 就是上帝本身在灵里对基督做一个见证。 Allah sendiri yang menyatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi. 就是上帝本身说：这是我喜爱的儿子。 Jadi dia anak Allah bukan karena dia menerima baptisan Yohanes. 所以主耶稣是上帝的儿子，不是因为他领受约翰的施洗。 Dan dia pun mati sebagai anak Allah, saudara. 主耶稣死的时候，也同样也是上帝的儿子。 Pada penyalipannya, Allah menyatakan rasa dukanya dengan langit menjadi gelap dan tabir bait suci terkoyak dari atas sampai ke bawah. 当主耶稣被钉死的时候，天父很难过，天就变黑了，然后圣殿就分开两个部分。 Jadi ini adalah kesaksian yang tidak terbantahkan. 所以这个就是不能争辩的见证。 Begitu tidak terbantahkannya sampai-sampai kepala pasukan melihat fenomena alam ini, melihat fenomena itu dan dia mengatakan, sungguh ini adalah anak Allah. 所以这个见证不能争辩，好让那个士兵长就说：真的，这个是神的儿子。 Saudara, di sini Yohanes sedang memberikan uraian tentang 3 saksi yang penting. 弟兄姐妹，约翰在这里在讲说，有3个见证很重要。 3 saksi penting ini menyaksikan hal tentang Kristus. 这3个很重要的见证在见证耶稣。 Kita tahu dalam satu sistem peradilan, saudara-saudara, dibutuhkan saksi untuk membuktikan sesuatu, bukan? 弟兄姐妹，我们知道在法律的制度需要见证来做一个案子。 Untuk membuktikan bahwa terjadi sesuatu, bahkan kadangkala dicari puluhan saksi untuk membuktikannya. 来证明一个案子，有时候需要很多见证人。 Nah, di dalam hukum Yahudi, saudara, saksi itu nggak bisa hanya 1. 在犹太的法律上，见证人不能1个， Saksi itu harus lebih dari 1, yaitu 2 atau 3. 所以见证人必须超过1个人，可能是2个或者是3个。 Dan di dalam bagian ini Yohanes menyebutnya yang paling maksimal, yaitu 3, saudara. 所以约翰在这里，他用了最多的见证人就是3个， Air, darah, dan roh. 就是水、血和灵。 Dan dikatakan ketiganya adalah 1 sebenarnya. 他们就说这3个就是归于一。 Ini bicara apa? 他们是在做什么？ Sebenarnya mau dikatakan bahwa Allah sendiri yang memberikan kesaksian tentang anaknya. 其实这个是在说，上帝本身给他的儿子做个见证。 Allah memberikan kesaksian tentang anaknya di dalam roh kebenaran itu. 上帝通过灵，真理的灵，来对他的儿子做个见证。 Pada saat baptisan ia menyatakan bahwa Kristus adalah anak yang kepadanya dia berkenan.
当主耶稣设计的时候，上帝证明这是我所喜爱的儿子。 Allah juga menyatakan melalui firman-Nya, saudara. 上帝也是通过他的话语来做见证。 Berkali-kali sepanjang perjanjian lama dalam berbagai cara Allah menyatakan bahwa putranya, Sang Mesias itu akan datang. 就是在旧约很多次、很多方式，上帝声明他的弥赛亚，他的儿子弥赛亚将来临。 Roh kebenaran itu yang menuntun penulis-penulis Alkitab juga untuk menuliskan tentang Mesias. 就是圣灵真理的灵来帮助写圣经的关于耶稣。 Dan roh kebenaran itu juga yang bekerja dalam batin setiap manusia. 就是真理的灵在我们每一个信徒在工作， Menuntun dan mendorong kita untuk mempercayai Kristus. 来帮助我们、鼓励我们来信靠耶稣， Menggerakkan kita untuk beriman kepada Kristus. 来感动我们对耶稣有信心。 Saudara, manusia juga memberikan kesaksian. 弟兄姐妹，人也是做见证， Murid-murid memberikan kesaksian. 门徒们也是做见证。 Murid-murid ini mengalami kehidupan bersama-sama dengan Kristus. 这些门徒和耶稣一起生活， Melayani bersama-sama dengan Kristus. 和耶稣一起服侍， Lalu kemudian dia juga menceritakan, mengabarkan tentang Kristus. 然后他们也是传讲关于耶稣。 Kita tahu dari zaman ke zaman juga selalu ada saksi-saksi yang mengabarkan tentang Kristus. 我们知道，从一代到另外一代，就是有见证人来传讲耶稣， Bahkan menyerahkan hidupnya, bahkan rela mati untuk menjadi saksi tentang Kristus. 这信徒愿意把自己的生命摆上，成为耶稣的见证人。 Tapi Yohanes mengatakan bahwa ketika disandingkan keduanya, kesaksian Allah lebih kuat daripada kesaksian manusia. 但是约翰说，上帝的见证更该领受别人的见证。 Saudara, ini perlu kita pahami baik-baik. 弟兄姐妹，我们必须真正的明白， Kesaksian Allah lebih kuat daripada manusia. 就是神的见证更该领受。 Karena pada kenyataannya kita lebih gampang percaya manusia. 实际上，我们更容易来去信人。 Coba bayangkan, saudara, betapa banyaknya perkataan-perkataan manusia yang kita yakini. 弟兄姐妹，想想看，我们多少时候信了人家讲的很多话， Kita meyakini apa yang orang katakan tentang kita. 人家说对我们的话，我们也相信。 Kita bisa susah karena orang mengatakan hal-hal tertentu tentang kita. 有时候我们觉得心里不舒服，因为人家对我们说了一些话。 Kita juga senang mendengarkan perkataan-perkataan, kisah-kisah orang-orang dari berbagai media sosial. 我们也喜欢在媒体上听了别人的故事。 Kita dengerin cerita-cerita itu seakan-akan cerita itu penting buat kita. Sorry tadi。 Kita mendengarkan cerita-cerita itu seakan-akan itu penting buat 我 kita. 们听了这些故事，好像这个故事对我们都很重要。 Di dalam kepala kita ini penuh dengan cerita atau perkataan orang. 所以在我们头上有很多别人所讲的话。 Pertanyaannya, seberapa banyak kita mendengarkan perkataan Tuhan? 我们要问的，我们有多少听了上帝的话语？ Jangan-jangan memang kita lebih mudah percaya orang daripada percaya Tuhan. 恐怕我们更容易信人比信上帝。 Sebagai orang percaya, kita harus lebih mempercayai perkataan atau kesaksian Allah. 身为信徒，我们必须听上帝的话语、上帝的应许、上帝的见证， Lebih daripada perkataan manusia. 比人所说的话。 Bukan berarti kita nggak perlu mendengarkan khotbah ya. 我不是说你 Khotbah 们 memang 不需要听讲道哦。 khotbah itu perkataan orang. Apa？ Khotbah itu perkataan manusia. 哦，这讲道就是人所传讲的。 Tapi Yohanes bilang ketika disandingkan keduanya, perkataan Allah itu yang utama. 但是约翰说，这两个见证上帝的话语更重要。 Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. 因此，弟兄姐妹，我们必须活在上帝的真理里面。 Kita harus baca sendiri firman Tuhan. 我们必须亲自来读上帝的话语， Karena di sanalah kita menemukan kesaksian Allah tentang Kristus. 因为在神的话语，我们见到上帝对基督的见证。 Di sana kita menemukan Allah sendiri yang bersaksi. 我们可以看见上帝本身做见证， Jadi bukan kata orang. 所以不是别人说。 Saudara, ini penting untuk kita pahami. 所以这个很重要，弟兄姐妹。 Seluruh hidup kita
harusnya dipimpin oleh firman Tuhan. 我们整个生命必须有神的话语来带领。 Waktu saya mempersiapkan ini, saya teringat ketika saya beberapa tahun ada di pelayanan gereja, saudara. 当我预备我讲道的时候，我突然间想起我有好几年在教会侍奉。 Ada hari-hari tertentu di dalam pelayanan saya itu ya, di luar hari Sabtu Minggu itu, saya melayani jemaat saya di kantor mereka. 就是除了礼拜六和礼拜天，有时候我去会友的办公室，我去那边侍奉。 Saya teringat ada seorang jemaat yang setiap hari di kantornya selalu membuat ibadah bersama di 我 pagi hari. 我就想起有一个会友，他在他的办公室，他每天早上就做一个聚会。 Itu bukan kantor besar, saudara. 那不是很大的公司， Kalau kita datang ke sana, pegawainya nggak lebih dari 10 orang. 我们到他的公司，他的员工可能只有10个人左右。 Jadi kami hamba-hamba Tuhan di gereja memang secara rutin bergiliran memimpin ibadah pagi. 所以我们神仆就轮流到那边带领这个聚会。 Pemimpin dari perusahaan itu mengatakan kepada saya bahwa saya selalu berusaha supaya karyawan saya sebelum mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka, mereka lebih dulu datang kepada Tuhan. 所以这个公司的老板告诉我，当我们还没有开始工作的时候，我叫我的员工首先来寻求上帝的面。 Acaranya singkat, saudara. 他那个聚会就很短， Paling cuma 30 menit. 就是30分钟左右。 Saya pun khotbah membawakan renungan hanya 15 menit. 我讲到就很短，只有15分钟， Sangat sederhana. 就很简单， Tidak bersifat seremonial begitu. 没有什么仪式。 Tapi saya bisa merasakan bahwa mereka punya semangat memulai hari dengan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. 所以我就感受到他们有一个精神，就是早上还没有开始活动的时候，先来到上帝的面前。 Saya jadi berpikir apakah saat ini orang-orang yang punya usaha masih berpikir untuk berkumpul bersama sebelum mereka memulai usaha mereka. 我就在想，是否每个老板当他们还没有开始做生意的时候，先来到上帝的面前，寻求他的面。 Saya tiba-tiba ingat hal ini waktu saya menyiapkan khotbah saya. 就是当我预备我的讲章的时候，我突然间想起这个事情。 Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara yang punya usaha pernah berpikir bahwa karyawan-karyawan Anda juga perlu datang kepada Tuhan sebelum mereka melakukan pekerjaan mereka? 弟兄姐妹，你们做生意的，是否你们想过，当你的员工还没有开始工作的时候，他们首先来到上帝的面前来领受他的话语吗？ Atau pertanyaan lain adalah ada berapa banyak keluarga-keluarga yang menyempatkan diri secara teratur membaca firman Tuhan bersama dengan anak-anak mereka? 或者其他问题，我们可以问的，有多少家庭把上帝放在首位，父母和孩子们一起读上帝的话语？ Baca satu perikop lalu kemudian papanya menjelaskan itu tentang apa? 我们就看一段经文，然后他的爸爸就解释这个上帝的话语是什么意思。 Lalu minggu depannya giliran mamanya yang menjelaskan bacaan itu apa? 下个礼拜就他的妈妈来解释上帝的话语是什么意思。 Bahkan mungkin di hari lain anaknya yang menjelaskan karena kadang-kadang anak juga bisa lebih pintar daripada orang tuanya. 有可能有时候是他的孩子解释，可能因为他孩子比他的父母还要聪明。 Atau apakah secara pribadi Bapak Ibu Saudara-saudara kita juga masih sungguh-sungguh melihat firman Tuhan sebagai basis dari seluruh apa yang kita lakukan di dalam hidup kita? 然后我们每一个人是否我们也是同样还没有做一切的事情，我们先来到上帝的面前，领受他的话语来做我们的基础。 Kalau kesaksian Allah yang menjadi utama, maka setiap kita harusnya hidup dengan firman Tuhan sebagai pusatnya. 如果上帝的见证是很重要的，我们应当把上帝的话语放在我们的身上。 Jadi saudara-saudara, kalau kesaksian Allah itu adalah yang utama, maka tidak ada alasan untuk orang percaya meragukan iman kepada Kristus. 如果上帝的见证是最重要的，那么信徒没有一个理由来怀疑对上帝的信心。 Seharusnya kita tidak perlu merasa goyah dengan keyakinan kita. 我们应该对我们的信仰不要觉得摇动， Karena kesaksian tentang Kristus yang sempurna dan tidak terbantahkan itu datangnya dari Allah sendiri. 因为完美而无可争论的基督的见证是来自上帝自己。 Yohanes mengatakan barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. 约翰说：“人有了神的儿子，就有生命。” Kesaksiannya apa, saudara? 这见证是什么呢？
Jadi di dalam kita mempercayai kesaksian Allah itu, maka kita juga menerima iman percaya kita di dalam Kristus. 就是我们当相信上帝的见证的时候，我们就领受在上帝里头的信仰。 Kita menerima iman percaya kita secara pribadi. 我们很个人的领受我们的信心。 Kesaksian itu adalah ini. 这个见证就是 Ayat 11 mengatakan Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. 这在11节，这见证就是神赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。 Jadi saudara, Allah sendiri yang mengaruniakan hidup kekal sebagai anugerah kepada kita. 所以是上帝本身赐给我们永生，这是恩典。 John Stott mengatakan hidup kekal ini sebagai a prize. It is not a prize we have earned. Artinya bukan hadiah yang kita upayakan. 约翰斯多德说，这个永生不是我们可以用努力所得到的奖赏， Tapi ini adalah an undeserved gift atau sesuatu pemberian yang kita nggak pantas menerimanya. 这是一种我们不配领受的礼物。 Jadi tidak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan hidup kekal itu, saudara. 所以我们不能做任何一件事来得到永生， Kecuali Allah sendiri yang menganugerahkannya. 除非上帝本身亲自赐给我们。 Roh kebenaran itu yang membisikkan dalam batin kita. 真理的灵对我们说话， Diletakkan dalam hati kita supaya kita kemudian bisa berespon dan mempercayai dia. 所以就放在我们的心里，好让我们可以做个回应，来信靠耶稣。 Ada saksi-saksi yang bersifat eksternal, saudara. 就是有这些外表的见证。 Tadi saya bilang kita dengar khotbah, itu sifatnya eksternal. 刚才我说我们听了讲到，这是外表的见证。 Kita dengar guru-guru berbicara kepada kita, itu eksternal. 我们听老师对我们说话，这是外表的见证。 Kita melihat cara hidup orang atau cara hidup hamba-hamba Tuhan yang sangat baik. Kita merasa terinspirasi, tapi itu eksternal. 我们看神仆的生活非常的有见证，这些都是外表的见证。 Tapi Allah menganugerahkan iman percaya di dalam hati kita. 但是上帝赐给我们恩典，在我们的心里面，我们可以信他， Dia meletakkannya di hati kita. 就是上帝把它放在我们心里， Sehingga kita bisa berespon keluar. 好让我们可以做一个回应。 Saudara, apakah Anda sedang mengalami keraguan? 弟兄姐妹，你是否在疑惑当中？ Apakah hari ini Anda sedang mengalami bimbang? 今天是不是你在犹豫当中？ Apakah Anda sedang merasa tidak yakin apakah Allah bisa menolong Anda? 是否你觉得不信上帝是否能帮你？ Saudara, mungkin Anda mulai meragukan Tuhan bukan karena mendengar ada perdebatan tentang doktrin. 可能你对上帝开始产生疑惑，可能不是有教义的争论， Tapi Anda mulai meragukan Tuhan karena Anda dalam kondisi kesusahan yang panjang. 可能你在一个漫长的痛苦当中，你就开始怀疑上帝。 Kesulitan yang Anda hadapi sepertinya tidak ada jalan keluarnya. 你所面对的困难好像就没有出路， Konflik yang Anda alami sepertinya tidak ada ujungnya. 你面对的挣扎就好像没有尽头， Lalu Anda merasa lelah dan merasa putus asa. 然后你就觉得很累，你就觉得失望。 Ini ciri orang yang kalah oleh dunia. 我说的这就是人输给世界， Ini bukan sikap orang yang memiliki iman kepada Kristus. 这不是信主的人的态度。 Karena dikatakan tadi bahwa kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. 刚才我们说了，可以打败世界的就是我们的信心， Yaitu iman kepada Kristus. 就是对耶稣基督的信心。 Saudara, maka benarlah kesimpulan Yohanes, dia mengatakan hidup kekal itu hanya ada di dalam Kristus. 所以约翰做的结论就很正确，就是永生只有在基督里面。 Dia mengatakan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. 约翰说，人有了神的儿子就有生命， Saudara, apa artinya memiliki anak? 有了神的儿子是什么意思？ Kata memiliki itu memang dapat digunakan untuk banyak hal. 拥有这个词可以用在很多方面。 Misalnya saya memiliki uang 100.000, 打个比喻，我有10万吨， atau saya memiliki atau saya punya masalah, 或者我有压力，
Atau bisa juga saya punya seorang asisten pribadi misalnya. 也可以用在我有助理。 Jadi secara sederhana kita bisa memahami jika Anda memiliki sesuatu, maka sesuatu itu dapat melakukan sesuatu kepada Anda. 所以简单的来理解，如果我有某个东西，这可以替我做很多事情。 Jika Anda memiliki 100.000, maka 100.000 itu dapat membeli sesuatu dengan harga itu untuk Anda. 如果我有10万吨，那就可以买10万吨的东西。 Kalau Anda punya masalah, maka masalah itu bikin kepala pusing. 如果我有压力，这个就使我头晕。 Kalau Anda punya seorang asisten pribadi, maka orang itu bisa memberikan kemudahan-kemudahan di dalam diri Anda. 如果我有助理，他可以对我行了很多事情比较方便。 Jadi memiliki sesuatu berarti hal itu dapat melakukan sesuatu untuk Anda. 所以我们有了一些东西，这个可以帮助我们做了一些东西。 Nah sekarang ayat 12 mengatakan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. 所以12节说，人有了神的儿子就有生命。 Berarti jika kita memiliki anak, maka anak melakukan pekerjaannya untuk kita, bukan? 就是说，如果我们有了神的儿子，神的儿子就为我们做了他的工作。 Pertanyaannya adalah apakah yang Yesus kerjakan bagi kita? 我们所要问的就是耶稣为我们做了什么工作。 Kalau Anda hari ini diberikan satu kertas dan diminta untuk membuat list tentang apa yang Kristus kerjakan dalam hidup Anda, itu pasti listnya panjang sekali. 如果给你一张纸，要你写下来耶稣为你做了什么事情，你写下来那个事就很长。 Anda akan membuat list panjang tentang apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup Anda. 你写的会很长，关于耶稣为你做了什么事情， Mulai dari mengapa dia datang sampai mengapa dia mati dan bangkit. 就从为什么他来，为什么他死，为什么他复活。 Tapi di sini Yohanes merangkum list yang panjang itu dengan satu kata. 但是在这里，约翰把这些很长的表，把它总结成一个词， Yaitu hidup. 就是生命。 Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. 人有了神的儿子就有生命， Ini adalah hidup yang kekal. 这就是永生。 Hidup yang hanya didapat di dalam Kristus. 这个永生只能在耶稣里得到。 Hidup kekal ini bukan semata-mata sebuah angan-angan saja. 这个永生不是一个幻想而已， Ini adalah hidup yang nyata yang diberikan pada orang-orang yang sudah diselamatkan. 这个永生不是一个幻想，是一个现实赐给信主的人。 Memiliki hidup kekal membuat kita selalu bisa berdiri teguh dan tidak digoyahkan. 这个永生使我们可以站立得住，不被摇动。 Karena kita tahu bahwa tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. 因为我们知道没有任何一个权利能使我们与上帝的爱隔绝， Penderitaan tidak menggoyahkan kita. 苦难没有摇动我们， Kesusahan hidup tidak menggoncangkan kita. 痛苦也同样没有摇动我们。 Bahkan dia bisa mengubah kesusahan kita menjadi sebuah kemenangan di dalam hidup kita. 反而上帝可以改变这些苦难，使我们可以得胜。 Sehingga di dalam kemenangan-kemenangan saudara atas dunia ini, Anda menjadi saksi yang hebat. 所以在这个世界，我们可以得胜，我们就可以成为耶稣的见证人。 Anda menjadi saksi atas apa yang Kristus sudah lakukan di dalam hidup Anda. 你就成为耶稣基督在你身上做的事，你就是那个见证人。 Kristus adalah Tuhan yang sanggup mengerjakan segalanya kepada orang yang dikasihinya. 耶稣就是对他所爱的人可以完成一切事情。 Kita memiliki Sesangti. Kristus dan kita memiliki hidup. 我们拥有基督，我们拥有生命。 Saudara, ini hidup yang memuaskan. 弟兄姐妹，这个是一个很满足的生命， Ini hidup yang berkelimpahan, penuh dengan kemenangan. 这是一种很丰盛的生命，充满得胜的生命。 Kalau gitu kenapa kita sering gelisah? 如果这样，为什么我们常常担心？ Mengapa kita mudah merasa tidak berdaya? 为什么我们常常觉得我们无能为力？ Mengapa kita mudah merasa kesepian? 为什么我们会常常觉得我们很孤独？
Padahal dengan memiliki Kristus kita memiliki segalanya, saudara. 我们不是拥有了基督，我们都拥有了一切吗？ Hari ini kalau kita sudah menerima kesaksian Allah sendiri tentang anaknya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan Tuhan. 如果今天我们领受了上帝本身对他儿子的见证，所以我们没有理由来怀疑上帝。 Bahkan ketika kita meragukan Tuhan, berarti kita meragukan kesaksian Allah. 如果我们对上帝产生怀疑，就是我们怀疑了上帝对他儿子的见证。 Kalau kita meragukan kesaksiannya, itu artinya kita bilang Allah berdusta. Kita nggak percaya sama kesaksiannya. 如果我们怀疑了上帝的见证，我们就说上帝是说谎的，因为我们不信他。 Saudara, kesaksian Allah dalam hati kita itulah yang menjadi dasar yang penting buat saudara dan saya menjadi saksi. 就是上帝的见证在我们的心里很重要，这就是能帮助我们可以做基督的见证。 Orang Kristen suka tanya bagaimana sih caranya jadi saksi? 基督徒常常喜欢问我们是怎么样可以做一个见证， Ngomongnya seperti apa? 我们要怎么说话呢？ Metodenya bagaimana? 用什么方式呢？ Memulai percakapannya apa? 我们怎么样开始讲话呢？ Kita selalu memikirkan hal-hal seperti itu. 我们就常常想这些事情。 Kita lupa bahwa kesaksian Allah tentang anaknya sudah diletakkan di dalam hati kita. 我们忘记上帝对他儿子的见证已经放在我们的心里， Di dalam dirimu ada kesaksian itu. 在你里面有上帝的见证。 Jangan bilang aku tunggu dilatih dulu nih. Gereja mesti punya program untuk melatih aku menjadi saksi. 不要说教会要装备我怎么样成为一个上帝的见证人。 Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah sudah menganugerahkan kesaksian itu di dalam hati kita. 弟兄姐妹，上帝已经赐给那个见证在我们的心里。 Jangan diam saja. Jangan diam saja. 你就不要一直在那里闭口。 Saudara, hidupi hidup yang berkemenangan itu. 所以我们得胜的生命要把它活出来， Yaitu hidup dengan berdiri teguh di dalam iman kita kepada Kristus. 就是我们的信心要坚定在耶稣里面。 Dan itu akan kelihatan di dalam seluruh sikap hidup kita. 这个在我们整个生命都可以表露出来， Itu akan dilihat dalam perkataan-perkataan kita. 从我们的话语上可以看得出来。 Orang akan bisa melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kita. 人可以看见耶稣活在你里面，通过你的生活。 Setiap orang yang sudah menerima kesaksian Allah itu di dalam hatinya seharusnya menjadi saksi Kristus. 每一个人已经领受上帝的见证在他心里，他是应该成为耶稣的见证人。 Mari kita berdoa. 我们来一起祷告。 Tuhan, ampunilah kami karena kami seringkali menyia-nyiakan hidup kami yang sementara ini. 主啊，求你饶恕我们常常在我们短暂的生命把它浪费掉。 Kami lupa ada satu tugas yang mendasar di dalam hidup kami. 我们忘记了在我们的生命有一个 Bahwa 很重 kami, 要的任务， bahwa kami seharusnya menyaksikan siapa Kristus di dalam hidup kami. 我们就是应该见证耶稣在我们的生命是谁。 Kristus yang sudah mengerjakan segala-galanya di dalam hidup kami. 就是基督为了我们已经做了一切。 Hidup kami ini harusnya menjadi sebuah cerita yang indah tentang Kristus. 我们的生命应当成为一个美好的故事，就是耶稣在我们的生命动工。 Tapi kami lebih sering hidup untuk diri kami sendiri. 但是我们常常为我们自己而活。 Hari ini kami ingin diperbaharui oleh Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. 主啊，今天我们需要被你的灵更新， Supaya kami boleh disadari 好让我们可以被提醒， bahwa kesaksian Allah yang utama itu seharusnya membuat kami juga selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. 就是上帝那个很重要的见证，帮助我们可以常常活在真理里头。 Terima kasih Bapak. 天父，谢谢你 Di，dalam Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。